Okey, kita sambung soalan ni. Muka surat berapa Ni muka surat berapa Itu sekejap. Muka surat 55. Macam nak buat? Muka surat 55. Okey. Sekejap, Fahriz ni dah join ke? Okey. So kita tengok soalan nombor 1. Dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah bentuk gabungan yang terdiri daripada sebuah kon dan sebuah hemisfera. Kon tu yang mana? Ni kon. Yang macam bentuk ais. Ni kon yang kalau merah ni kon. Hemisfera apa hemisfera? Hemisfera tu maksudnya kalau ni sfera kan. Ni sfera. Kita bahagikan dua. Potong dua. So bila potong dua jadi yang bahagian setengah ni yang cikgu buat yang kali hijau ni, ni kita panggil dia hemisfera. Okey, hemisfera. Setengah daripada sfera. Okey, lepas tu dia nak apa ni? Hitung jumlah luas permukaan bentuk gabungan itu. Okey, luas kon. Siapa ingat luas kon formula dia apa? Respon luas kon. Ni kon macam ni kan, kon. 4 pi J. 4 pi J. Bukan. Tengok balik kon. Kon, luas kon. Tengok kon ada apa? Kon dia ada bulatan kat sini kan. Kalau bulatan, luas bulatan apa formula dia? Apa tu? Pi J kuasa 2 tambah dengan pi J sending. Itulah luas kon Okey, luas kon kan dia ada bulatan dekat bawah ni kan. So bulatan formula nak kira luas bulatan kan pi J kuasa 2 kan. Pi J kuasa 2. Lepas tu tambah dengan ni yang permukaan yang melengkung ni, yang kat atas ni yang bahagian melengkung ni. Tempat kamu pegang aiskrim tu kan. Permukaan melengkung tu nak kira luas dia pi J sending. Sending tu yang ni lah yang bahagian sengit ni, sending. Okey, itulah luas kon. Okey, masalahnya dalam gambar ni dia ada kon kan. Kon bahagian yang melengkung ni, Tapi yang bahagian yang bulatan tu dah tak ada dah. Kenapa dah tak ada dah bahagian bulatan ni? Sebab dia gabungkan dengan yang bawah ni. Yang bawah ni hemisfera. Okay. So dekat sini kan tak ada bulatan lah dekat sini. So kat sini adalah ruang kosong dalam ni adalah ruang kosong. So tak ada bulatan. Bila tak ada bulatan, tak perlu kira luas bulatan. So kamu hanya perlu kira luas pi J sending sahaja. Faham ke ni? Okey. Faham kamu hanya perlu kira luas permukaan yang melengkung ni je, okey? Yang bulatan ni tak payah. Yang bulatan ni dah tak payah sebab dia dah hilang dah bulatan tu sebab dia dah gabung dengan hemisfera kat bawah. Okey, so kita kira luas permukaan melengkung tu sahaja pi J sending. Macam nak kira, okey, pi tahu kan pi 22/7. Jejari. Macam nak tahu jejari dia berapa? Daripada sinilah. Kan dekat sini. Ni jejari. Ni dia kata daripada hujung ke hujung ni 14. So kalau jejari berapa? Ya 7, betul. Jejari dia 7. Okey, next. Sending. Macam nak kira sending? Okey, so sending tu yang bahagian sengit ni kan, yang color merah yang cikgu buat. Sekejap buat color apa lah. Color pink. Nampak ke? Bahagian pink ni adalah bahagian sending. Okey. Kira guna apa ni? Guna hypotenuse. Kira teorem Pythagoras. So kamu buatlah kat sini kan macam segitiga. Segitiga lepas tu ni kamu buat tegak sini. Ni dah jadi segitiga apa ni? Dah jadi segitiga sudut tegak. Kan? Okey. Jadi yang sini kamu tahu dah jejari dia adalah 7. 7 jejari dia 7. Tinggi ni berapa tinggi ni?
Respon. Macam mana dapat tinggi dia? Tinggi keseluruhan ni 31 ni. 31 cm. So 31 cm daripada atas ke bawah ni 31 cm tau. Kamu nak dapat tinggi ni je, tinggi segitiga ni. Jadi 31 tolak berapa? Ya betul, 31 tolak 7. Sebabnya apa? Kalau jejari dekat sini 7, jadi jejari yang sini pun 7 juga, okey? Kalau jejari yang ke kanan ni 7, jejari yang ke bawah ni pun 7 cm juga. Jadi 31 tolak 7. 31 tolak 7 dapatlah tinggi dia. Berapa tinggi segitiga tu? 31 tolak 7 dapatlah 24. Ya betul, dapatlah 24. So jadilah segitiga macam ni kan. Okay, cikgu buat contoh lah. Ni. Ini 24, yang ni 7. So boleh kira tak hypotenuse? So nak kira hypotenuse kita pakai teorem Pythagoras. So nak kira hypotenuse, tambah ke tolak? Respon. Tambah. Okey, jadi 24. Pastikan 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Okey, kira dapat berapa? Dah, kira dah. Okey, punca kuasa dia. Punca kuasa dia dapatlah 25. Okey, 25 cm. So hypotenuse dia dapatlah 25 cm. So dapatlah dia punya sending dia 25. Okey. Jadi kamu bolehlah masuk dalam formula yang ni Okey, pi j sending ni. Okey, so kiralah pi j sending jadi okey, pi j sending maksudnya apa? 22. Pi tu 22 per 7. Lepas tu jejari dia 7. Sending dia 25. Kira dapat berapa? Ya betul, dapatlah 550 cm persegi. Okey, so settle lah kon yang bahagian atas sahaja. Okey, bahagian atas sahaja. Kira permukaan melengkung ni sahaja. Okey, jangan kira yang bulatan ni sebab dah tak ada dah bulatan ni. Sebab dia dah gabung dengan hemisfera kat bawah. Okey, jadi sekarang ni kita kira pula luas hemisfera pula. Okey, macam nak kira luas hemisfera? Okey, mula-mula kamu kira dulu luas sfera. Dah dapat luas sfera, nanti kamu bahagi 2. Okey, apa formula nak kira luas sfera? Respon. Cikgu dah ajarkan sfera, luas dia 1/2 darab 4 pi j. Kan? Ni sfera tu yang sfera lah macam bumi kita kan bentuk sfera. So luas sfera apa? 4 pi j kuasa 2. Ya betul. 4 pi j kuasa 2. Kamu kira dulu luas sfera ni. Dah dapat luas sfera, nanti kamu bahagikan 2. Tak apa. Okey, kita kira dulu luas sfera. 4 lepas tu pi 22 per 7. Okey, jejari dia berapa? Tadi jejari dah kira kan jejari dia. Jejari sfera ni. Berapa jejari sfera ni? 7. Okey, 7 kuasa 2. Okey. Okay. So, sekejap Okey, masuk kalkulator dapat berapa? 4 darab 22 per 7 darab 7 kuasa 2. Ya betul, 616. 616 cm kuasa 2. Okey, ni luas sfera. Tapi sfera ni telah dibahagikan 2. Okey, ni dah bahagi 2 kan. Dibahagikan 2. So, kena buat 616 bahagi 2. Dapat berapa? Ya betul, 308. So dapatlah 308 cm persegi. Okey, so tadi kamu tambah je lah. Okey, luas kon yang tadi tu 550. Okey, tambah dengan luas hemisfera 308. Jumlah dia berapa? Jumlahkan dia. Ya betul, 858 cm persegi. Macam tu je, okey? Senang. Senang tak? Fikir senang je kan? Kamu fikir logik je, okey? Bila gabung mestilah bahagian tengah ni, okey, bila gabung
Mestilah bahagian yang kat tengah ni dia hilang Tengah ni yang kali biru ni dah jadi hilang. So tak payahlah kira luas bulatan tapak kon ni, tak payah. Okay. So dia dah hilang. Okay, next. Nombor 2 pula. Okay. Dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah bentuk gabungan yang terdiri daripada sebuah prisma. Okay, mana prisma? Saya nak tahu prisma. Prisma dia mesti ada dua tapak yang sama rata prisma dia mesti ada dua tapak rata yang sama. Maksudnya dua tapak yang sama rata. Dua tapak rata yang sama. Okey, dua tapak rata yang sama. Yang sama saiz lah. So dalam ni mana prisma dia? Okey, apa dua tapak rata yang sama saiz? Bentuk apa? Respon. Bentuk apa ni? Mana dua tapak rata dia sama saiz dalam prisma? Segitiga kan? Segitiganya sama saiz kan? Segitiga kali hijau yang ni sama saiz. Yang ni dengan yang ni. So itulah dua tapak rata yang sama saiz. Okey, lepas tu dia prisma ni dia tak semestinya dua tapak rata tu bentuk segitiga, ada yang bentuk pentagon, ada yang bentuk hexagon, dia tak kisahkan prisma ni. Okey, kemudian mana tinggi dia? Respon. Tinggi dia berapa cm? Tinggi prisma. Kamu dah tahu dah dua tapak rata ni yang sama ni yang kali hijau ni. So, tinggi dia yang mana? Tinggi dia 20, tak. Nak tinggikan dia menghubungkan. Okey, apakah itu tinggi prisma? Tinggi prisma dia menghubungkan menghubungkan dua tapak rata yang sama saiz itu. Okey. So kita ada dua tapak rata yang sama saiz yang segitiga kali hijau ni. So yang menghubungkan antara dua segitiga yang hijau tu adalah betul 15 cm. So 15 cm ni lah dia punya tinggi. Okey, tinggi prisma. Faham? Boleh? Faham apa maksud tinggi? Tinggi tak semestinya tinggi yang bawah ke atas tu tinggi, tak Tinggi tu dia menghubungkan tapak rata yang sama saiz itu. Sebab kamu nampak 15 cm tak nampak macam tinggi kan, nampak macam tengah baring kan. Tapi kalau kita tegakkan dia, so 15 cm ni lah tinggi. Nak senang ingat ni je, tinggi tu menghubungkan dua tapak rata yang sama saiz. So itulah tinggi dia. Jangan confuse Okey, jadi lepas tu dia kata apa? Dan juga separuh silinder. Nanti silinder ni kamu kira luas silinder, dah dapat luas silinder, nanti kamu separuhkan dia. So dapatlah separuh silinder. Okey, hitungkan luas permukaan. Okey, so kita pun hitung. Kita hitung dulu yang bahagian atas tu, yang prisma tu. So prisma dia ada luas apa? Luas segitiga kan? Yang kali hijau. Okey, kita kira luas segitiga. Luas segitiga formula dia apa? 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, tinggi ni luas segitiga lah. Okey, maksud inilah tapak segitiga, inilah tinggi segitiga. So tinggi segitiga tahu kan? Tinggi segitiga berapa? 29. Tapak tahu tak tapak dia? Tak tahu. Kan tapak tak tahu. Tapi dia punya sengit ni tahu tak berapa sengit ni? Hypotenuse dia berapa? Respon. Hypotenuse dia 29. So boleh tak kira dia punya tapak segitiga tu? Pakai teorem Pythagoras. Okay. Okay, so tapak. Okay, so nak kira tapak dia. Yang hypotenuse mana? 29 ni hypotenuse 29 tu hypotenuse. So nak kira tapak. Tapak tu bukan hypotenuse. Jadi kamu nak kena buat apa ni? Tambah ke tolak? Kan cikgu kata teorem Pythagoras kalau nak kira hypotenuse tambah. Kalau nak kira bukan hypotenuse, ya betul tolak. Siapa tanya? Umairah tanya apa? Tinggi dia 29 ke 20? Tinggi segitiga. Cuba tengok betul Umairah, tinggi segitiga. Ni segitiga. Cikgu buat colour lain pula. Cikgu buat colour hijau pisang. Ni hijau pisang. Nampak hijau pisang ni. Kan ni segitiga.
Ni segitiga. Tinggi dia berapa kan dia bagi 20. Tinggi segitiga. Lah, cikgu terbuat 29 ke silap. Aduh, patutlah Umairah tanya. Okey. So, tinggi segitiga 20. Yang sengit tu 29. Okey, betul. Okey, terima kasih Umairah. Okey, so nak kira bukan hipotenus, kita buat tolak. Okey, apa tolak apa? Respon. Mestilah besar tolak kecil kan. So, besar dia apa? Besar dia apa tu? 21. Oh, dah kira kan? Dah dapat dah. Aku Syarif dapat jawapan dah. Okey, so nak kira yang bukan hipotenus, kamu nak kira ni kan, tapak ni berapa. Jadi 29 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2, lepas tu punca kuasa. So dapatlah 21. Okey, so dia punya tapak segitiga ni 21 cm. Boleh semua dapat 21? Okey, dapat so yang ni 21 cm. Okey. So 21 okey. Jadi nak kira luas segitiga, kita bolehlah masuk dalam formula ni. Okey, nak kira luas segitiga. Jadi kat sini 1/2 tapak dia 21, tinggi segitiga 20. Okey, dapat berapa ni? Kira. Tadi okey. Tadi Umairah dapat tak Umairah? Respon Umairah, dah faham dah Umairah? Cikgu tersilap tadi. So betul lah tinggi segitiga ni 20. Okey. Okey, so luas segitiga kira dah. Dapat berapa? Dapatlah. Siapa dah kira? Kira luas segitiga dapat berapa? 1/2 darab 21 darab 20. Ya, 210 cm persegi. Okey. Itu baru satu segitiga. Kita ada berapa segitiga kat sini? Kita ada 2 segitiga. So kalau ada 2 segitiga, kamu kena buat apa? Ada 2 kan segitiga kat sini. Jadi kamu kena buat 210 darab 2. Ya, betul. 210 darab 2. Okey. So 210 darab 2 dapatlah. Berapa? 210 darab 2. Aku Syarif dah kira dah semua. Tu 12.5. Okey. So 420 cm persegi. Okey. Luas segitiga dah settle. Okey, next kita kira pula luas segi 4. Kat mana segi 4? Okey, segi 4 yang colour pink ni. Yang colour pink kat bahagian tepi ni. Boleh? Yang colour pink ni. Okey, so nak kira luas segi 4, apa formula dia? Luas segi 4. Mestilah panjang darab lebar. So, panjang dia ambillah 15 cm ni. 15 cm. Lebar dia ambillah 20 cm ni kan. So, 15 darab 20 berapa? Okey. So, kamu kira 15 darab 20. 300 kan? Okey, 300 cm persegi. Settle luas segi 4. Yang colour pink colour pink. Okey, next kita kira luas segi 4 yang mana pula? Colour apa? Orange. Colour ni Okey. Segi 4 yang ni lah, yang colour orange ni. Ni orange ke yellow ni segi 4 yang ni, yang colour yellow ni Okey. So nak kira luas segi 4 pun sama juga formula dia, panjang darab lebar. Jadi panjang dia ambillah 29 cm, lebar dia 15. Jadi 29 darab 15. Berapa? Okey. Kira 29 darab 15. Okey, betul. 435 cm persegi. Okey, dah settle dah segi 4. Okey. Okey, next cikgu nak tanya yang ni lah. Segi 4 yang bawah tu yang perlu ke kita tambah yang colour purple ni Perlu ke? Perlu ke nak kira luas segi 4 yang purple ni?
Tak perlu kan sebab dia gabung kan, dia gabung dengan silinder. So bila dia gabung dengan silinder, so segi empat ni tak ada tak ada permukaan segi empat ni tak ada. Yang colour purple tu tak ada. Dia jadi apa? Dia jadi ruang kosong. Okay, dia jadi ruang kosong. So tak perlulah tambah segi empat yang tapak tu ya. So sekarang kita kira pula luas silinder. Okay, luas silinder pula. Okay, mana pula nak ni kat mana nak conteng? Okay, cikgu conteng kat sini lah kot Okey, luas silinder. Apa formula nak kira luas silinder? Respon. Siapa ingat nak kira luas silinder? 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi JT. Ya, betul. Okey, sekejap Okey, silinder macam ni kan bentuk dia. Okey, cikgu buat silinder. Silinder yang tengah baring tengah tidur. Ni silinder yang tengah tidur So dia ada bulatan dia ada 2 kan. Kan bulatan kan formula dia nak kira luas bulatan pi J kuasa 2. So kat sini pun pi J kuasa 2 tu yang jadi pi J kuasa 2 tambah pi J kuasa 2 tu yang jadi 2 pi J kuasa 2. Lepas tu tambah dengan permukaan yang melengkung ni. Tambah dengan apa? 2 pi J T. So inilah formula nak kira luas silinder. Okey, kamu kira dulu luas silinder. Dah dapat jawapan nanti kamu bahagikan 2 sebab dia nak setengah. Okey, masuk formula 2 darab 22 pi. Lepas tu jejari. Okey, sekarang ni berapa jejari dia? Tadi kamu dapat sini 21 cm kan? Cikgu nak jejari je. Macam nak cari jejari sahaja. Ya, jejari je. Okey, aku cari dah kira dah. Ya betul aku cari. Okey, jejari dia 10.5 kan. Okey, jejari ni 10.5 21 bahagi 2. Dapatlah 10.5 cm. So jejari dia 10.5 kuasa 2. And then tambah dengan 2. Okay, pi 22/7. Jejari dia 10.5. Okey, tinggi silinder. Mana tinggi silinder? Ni tinggi silinder. Berapa tinggi silinder ni sama dengan yang ini, sama dengan yang atas ni. Berapa? Ya, 15. So darab dengan 15. Okey, kira dapat berapa? Tadi aku cari dah kira dah. Dapat berapa? 841.5. Dapat tak? 841.5 cm persegi dapat. 841.5. Boleh. Ya, cikgu kira sekejap. Ni 10.5 tau. 10.5 Dapat kan? Oh, kejap. Itu sebab dah bagi 2. Aduh, silap. Cikgu. Okey, kejap. Kita buat balik. Okey. Tadi 2 darab 22/7. Lepas tu darab dengan 10.5 kuasa 2. So, kamu akan dapat sini 693. Lepas tu tambah dengan, yang belah sini pula. 2 darab 22/7 darab 10.5 darab 15. So kat sini kamu akan dapat 990. Jadi 693 tambah dengan 990 dapat berapa? 693 tambah 990. Dapatlah. Ya betul. 1683. Dapat tak 1683 cm persegi? Dapat. Luas silinder. Ni bukan setengah silinder tau, silinder. Okey, so luas silinder 1683. Okey. Okey, sekarang ni silinder tu telah dibelah 2. Ni silinder ni kita belahkan dia 2. Okey, kita belahkan. Belah 2. So bila belah 2 jadi 1683 ni pun kena bahagi 2. Dapat berapa 1683 bahagi 2? Respon. Dapat berapa? 1683 bahagi 2. Bahagikan dia dengan 2. Barulah dapat 841.5 cm persegi. Allah, mana tadi? Cm persegi. Lari pula dah.
Sekejap. Dapat dah 841.5 cm persegi. Luas setengah silinder. Boleh? Ni luas setengah silinder. Okey, so dah kira dah semua luas. Jadi dah tahu dah, so kita tambahkan je. Okey, tadi memula kamu kira apa? Luas segitiga kan? Segitiga yang kali hijau tu. Okey, segitiga yang kali hijau ni, yang ada dua segitiga kali hijau ni kamu dah kira dah luas dia. Luas dia berapa? 420. Okey, 420 tambah dengan luas segi empat yang tepi tu 300. And then tambah dengan luas segi empat yang bumbung ni, yang color yellow ni 435. Lepas tu tambah dengan luas setengah silinder 841.5. So jumlah dia berapa semuanya? Keseluruhan dia tambah. Dapat apa? 420 tambah 300 tambah 435 tambah 841.5. Okey, jumlahkan semua. Ya, betul. Dapatlah 1996.5. Okey, 1996.5 cm persegi. Faham? Senang tak? Senang. Okey, faham Okey. Okey, senang je kan. Okey, next. Kita masuk isi padu. Isi padu Kak. So kita dah settle dah. Habis dah luas. Okey, kita nak kira isi padu pepejal geometri. Okey, pun ada formula dia juga. Okey. Tak perlu hafal, biasanya ada dalam lampiran. Kalau PT3 dia ada dalam lampiran formula. Dalam SPM pun ada juga So tak perlu hafal sebenarnya, tapi kalau kamu hafal pun lagi bagus. So tak adalah kamu buang masa nak cari formula je kan dalam lampiran tu. Okey. So tengok kita ada isi padu prisma. Formula dia ni lah, luas tapak darat dengan tinggi. Isi padu piramid 1/3 darat luas tapak darat tinggi. Isi padu silinder pi j kuasa 2t. Nampak tu, pi j kuasa 2t. Isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2t. Isi padu sfera 4/3 pi j kuasa 3. Nampak ke tu? Okay, dalam buku ada kan? Okay, tengok nombor 1 ni gambar apa? Respon. Gambar apa tu? Piramid. Okay, so this is piramid. So nak kira isi padu piramid, formula dia adalah nak kira isi padu kan. Jadi 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. Okey, so sekarang ni kamu dah tahu dah 1/3. Okey, ni nak kira luas tapak Mana tapak dia ni? Yang color biru ni tapak dia Dia dah bagi dah. Dia dah bagi siap-siap dah. Luas tapak dia berapa? Respon. Dia dah bagi dah kat situ, sentimeter persegi kan luas. Ya, luas tapak dia 49 kan, sentimeter persegi. Jadi, kamu kira lah 1/3 darab dengan 49. Okey, next kamu nak kira tinggi. Tinggi piramid ni berapa? Respon tinggi piramid daripada bawah ke atas. 18 kan. Ni 18 18. Okey, darab 18. So, berapa nak kira? 1/3 darab 49 darab 18. So kamu akan dapat, ya betul, 294. So itulah isi padu piramid. Okey, apa unit dia? Sentimeter apa ni? Ni bukan sentimeter persegi, ni sentimeter apa nama dia kalau isi padu? Sentimeter padu. Okey, so kuasa 3 lah sentimeter padu. Okey, settle lah itu. Okey, next kita pergi nombor 2 dah nak dulu, kita buat mulain dulu. Okey, kita buat ni dulu. Kenapa dia tiba jadi ni? Hilang pula dia gambar. Astagfirullahaladzim. Dah, ada pula jawapan kat sini.
Okay, kita buat nombor 3 lah, nombor 3. Sekejap. Okay, nombor 3. Gambar apa? Respon nombor 3 gambar apa? Ni nombor 3 ni. Okay, gambar kon So, ni adalah kon. Jadi, nak kira isi padu kon. Isi padu kon. Apa formula nak kira isi padu kon? Nah, baru tadi cakap isi padu kon. Formula dia adalah, okay, tengok balik isi padu kon Sekejap. Bawah dah. Dah ke mana-mana dah. Okay, sekejap Cikgu rasa cikgu guna ni pangkal ni. Sekejap. Okay. Nombor 3. Okay. So, ni adalah kon. Jadi, nak kira isi padu kon. Okay. Apa kelas isi padu kon? Formula dia. Tadi yang mana formula isi padu kon? Mana kon? Ni so, 1/3 darab pi j kuasa 2t. Okay. Itu isi padu kon. 1/3 pi j kuasa 2t. Jadi, masukkanlah nilai dia. Okay, dia tahukan nilai pi. Dia kata nilai pi dia suruh guna apa nilai pi? 22/7. So, ikut nilai pi 22/7. Okay, jejari. Okay, sekarang ni berapa jejari dia? Berapa jejari kat sini? Yang 216 tu, yang ni. Yang 12.6 tu diameter Nak dapatkan jejari dia berapa? Respon. 6.3. Ya, betul. 12.6 bahagi 2 12